والسلام على سيدنا محمد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Saf Pentadbiran Agama Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajah Rosniyati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan rasa kecintaan kita kepada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, jom kita menyusuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. Terima kasih Puan Anmira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat walafiat semua. Saya doakan jemaah ataupun ya ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang kalau ada yang sepengajian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah kekalkan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan sebenarnya perempuan jemaah sekalian lakukan ini, saya sebenarnya lebih bau kata join tuan-tuan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini termasuk dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha. Sebagaimana kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ahabbul a'mal ila Allah ma dama wa in qalla, ataupun atau kama qal, ada beberapa versi sebutannya, maksudnya amalan yang paling Allah suka ialah yang berterusan walaupun sikit. Dan kadang mungkin kita rasa, saya lah berfikir ketika ni secara tak langsung tadi, kadang mungkin kita terlepas pandang ataupun rasa tak berapa sangat tentang hal ini, iaitu perkara tentang istiqamah disebut tadi, perkara yang berterusan. Walhal ini sangat penting. Yang saya nak sebut ialah berkenaan kita kena mungkin ingat semula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah hubungan seorang hamba kepada tuannya, bukannya hubungan seorang pekerja kepada majikannya. Kadang-kadang berlaku, kita tahu, tetapi secara realiti, secara sedar tak sedar, hubungan kita ataupun anggapan kita lebih kepada aku ni pekerja, Allah sebagai majikan. Dari sudut macam mana aku buat ni untuk nak dapat pahala sekian, itu memang tidak salah motivasinya, dan salah berkiranya begitu. Kita kejar yang pahala, kejar yang pahala banyak, kiranya Allah akan bagi, aku akan balas dengan itu. Seolah-olah pekerja dengan majikan. Sehingga saya kata macam tu, sehingga kita mengabaikan satu aspek, iaitu berkenaan dengan apa yang Allah suka. Kadang logik ataupun cara fikir kita mungkin tidak terselari dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin tidak melihat kepada banyaknya kita duduk ni, tapi ada aspek yang lain, iaitu kita sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis tadi, yang berterusan walaupun sikit. Jadi kita boleh jadi apabila di berdepan dengan pilihan buat amalan ni pahala banyak, ataupun aku nak teruskan dengan amalan sikit tapi rasa macam tak impact sangat.
Di situ yang menjadi penentu pemikiran aku ni lebih kepada apa? Hubungan aku dengan Allah Subhanahu Taala ni sebagai apa? Pekerja kebajikan ataupun hamba kepada Tuhannya. Kalau kita sentiasa meletakkan diri kita seorang hamba kepada Tuhan, seorang hamba kepada Tuannya, kita akan kerja betul-betul apa yang Allah nak, apa yang Allah redha. Dan Nabi sebut tadi, perkara yang Allah paling suka ataupun amalan yang paling Allah suka ialah yang berterusan, dilakukan berterusan walaupun sedikit. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita jejak hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang Allah SWT ikatkan dengan sifat Allah suka. Wallahu yuhib, Allah suka apa yang tu kita kejar lebih. Mudah-mudahan kita menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan yang utama disebut tadi yang kita buat ini termasuklah. Dan saya sangat terima kasih saya menumpang masa jemaah sekalian Gemar Nur Iman. Mudah-mudahan termasuklah dalam senarai amalan yang ni Allah suka yang berterusan semingguan kita melaksanakan majlis ilmu insya-Allah. Baik, mari kita teruskan pengajian ni secara orang kata mukadimah saja. Hari ini kita masuk muka surat 19 ya. Muka surat 19 Asam Garam 6 Nabi minta isteri tidak bagi. Saya duk belik-belik tadi, mungkin kita akan baca 2 ke 3 hadis insya-Allah pada pertemuan kali ini. Asam Garam 6 Nabi minta isteri tidak bagi. An Mu'adzah al-Adawiyah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuna idza kana fi yawm al-mar'ati minna ba'dama nazalat turji man tasha'u minhun wa tu'wi ilayka man tasha'. Maaf baca sekaligus panjang. Hadis ini rantaian perawinya saya ambil terus pada peringkat tabi'in, nama dia Mu'adzah al-Adawiyah, daripada Al-Mu'adzah al-Adawiyah daripada ummuna Sayyidatuna Aisyah. Beliau pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minta izin daripada kami apabila tibanya hari itu, hari giliran daripada kami, setelah turunnya ayat turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Apa maksud dia? Kamu boleh tangguh menggauli siapa sahaja yang kamu kehendaki antara mereka dan boleh kamu gauli siapa sahaja yang kamu kehendaki. Jemaah sekalian rahmatullah. Ayat ini saya tak sebut ayat di mana ni, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, tak silap saya ayat ke-51 ataupun 52. Seperti mana saya ulang sebut berkali-kali, surah Al-Ahzab pada pandangan saya lah, dia di luar sangkaan kita apabila kita berpandukan pada semata-matanya nama Al-Ahzab. Lalu kita mungkin terbayangkan ini banyak cerita tentang perang Ahzab, perang Khandaq. Rupanya apabila kita baca tidak begitu. Begitu ketara ayat-ayat tentang kekeluargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isu-isu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ke-51. Ayat ini ada asbab nuzul dia. Nanti kita sampai masa kita akan ceritalah. Baik, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi apabila turunnya ayat, setelah turunnya ayat tadi, Nabi akan minta izin daripada kami kalau hari itu hari giliran kami. Apa maksud dia? Begini, contohnya hari itu hari giliran Sayyidatina Aisyah. Nabi SAW nak jumpa isteri yang lain. Jumpa isteri yang lain, kata malam ni boleh tak bersama isteri yang lain. Nabi pun minta izin. Boleh tak? Begitu tuan-tuan. Baik, kita baca dulu tuan-tuan. Faqalat laha Mu'adzah. Lalu Mu'adzah pun bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Fama kunti taqulin ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ista'dhanak. Lalu apa yang puan katakan kepada Rasulullah jika baginda minta izin? Qalat, Sayyidatina Aisyah pun berkata, kuntu aqul, aku pernah balas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana dhaka ilayya lam uthar ahadan ala nafsi. Jika serahkan perkara keputusan kepada saya takkanlah utamakan orang lain banding diri saya. Ayat lainnya tak nak bagilah. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim letak dalam kitab talaq, dalam bab beri pilihan bukan dikira talak jika tanpa niat. Ini sudut yang lain. Saya menahan diri untuk menceritakan isu yang lain
Sebab sampai ke tempat lagi, insya-Allah kita akan cerita yang lebih lanjut. Yang saya nak beri tumpuan daripada hadis ini sebagai tajuk je, Nabi minta isteri tak bagi, iaitu berkenaan dengan isu hal rumah tangga, berkaitan dengan hak isteri ataupun hak ahli keluarga. Boleh ke tidak suami kaitan dengan isteri untuk mudah-mudah je guna barang isteri tanpa minta izin. Sekali lalu kita kata tidak boleh. Tengok pada tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi begitu. Bahkan bukan dengan anak atau dengan isteri saja, dengan anak harta ataupun barang anak-anak pun begitu seharusnya. Kalau barang itu sudah menjadi milikan ataupun hak itu sudah memang hak seseorang itu, maka untuk kita nak guna tu kena minta izin dahulu, kena diizinkan dahulu. Dan kita kita nak hurai secara lebih mendalam sedikit. Sekaligus tuan-tuan, kita tentang hal rumah tangga ini berlaku, akan ada masanya kita akan berdepan ataupun kena situasi aku nak guna barang pasangan aku. Nah, secara umumnya kita lah sama-sama kita harta sepenuhnya boleh sama-sama guna lah. Ya, itu. Kalau ada orang kata persetujuan dah memang sama memahami, tak apa. Boleh. Cuma nak katanya dari segi peruntukan agama itu kalau orang tak bagi, isteri, suami lah, isteri tak bagi, nak pinjam kereta, contoh dia ada kereta, ni kereta dia, suami nak pinjam, apa, isteri pun tak bagi, dia tak nak bagi. Boleh marah tak suami? Dia kata patut. Tak boleh marah, tak boleh nak ni. Bukan nak suruh berkira, bukan kita nak ajar suruh berkira ni. Nak kata dari sudut hukum, dari sudut peruntukan agama tu. Tidak boleh kita nak kata kalau isteri tak bagi barang, itu lalu kita kata isteri aku ni tak hormat aku, tak hormat aku, tak taat dia. Tak, orang tidak semudah itu, tuan-tuan Allah. Ya, itu asas dia. Dan saya nak orang kata nak menyentuh isu itu dengan membawa hadis ini. Dia ada satu hadis lagi yang lebih langsung, lebih direct, tapi saya muatkan di tempat yang lain, iaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan Ummuna Sayyidatuna Zainab untuk pinjamkan unta, tapi Sayyidatuna Zainab tak nak bagi. Itu ada kisahnya nanti. Nak kata tuan-tuan, Nabi tidak ada kuasa, Nabi tak guna kuasa untuk nak orang kata dictate, nak paksa awak tu bagi barang kat orang tu. Tak, tidak begitu. Bukan begitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bukan begitulah akhlak kita, tuan-tuan Allah. Baik, mari kita memahami lebih lagi tentang hadis ini. Pertama, kata Sayyidatina Aisyah tadi, Nabi akan minta izin kami apabila kalau hari tu hari giliran salah seorang, kalau Nabi nak pergi, Nabi nak berjumpa dengan isteri yang lain, lebih-lebih lagi setelah setelah uh, turunnya, tak keluar perkataan, turunnya ayat tadi, turji man tasha'u minhunna wa tu'ilaika man tasha'. Allah bagi pilihan kepada Nabi pada ayat ini, turji, kamu boleh nak gauli sesiapa yang kamu nak, atau boleh kamu nak elakkan ataupun tak nak bertemu siapa yang kamu nak. Nak kata ni ada dua tempoh, dua masa yang berlainan. Ayat ini turun kemudian setelah berlaku peristiwa sebulan yang Nabi merajuk. Nanti tu saya cuba susun nak bagi mudah faham macam mana ni. Berlaku nanti dalam hayat kehidupan rumah tangga Nabi, sebulan Nabi merajuk. Nabi merajuk tak dengan isteri? Ya, Nabi merajuk dengan isteri. Nabi guna peruntukan apa yang Allah SWT sebutkan bagi seorang suami tu, dia kena fa'idhuhun wahjuruhun fil madaji' wadribuhun. Ada 3 peringkat kalau nak didik isteri. Pertama, wa'idhuhun, nasihat dia. Nasihat. Tak makan nasihat, wahjuruhun, pulaukan mereka. Kalau nasihat tak jadi, pulau tak jadi, maksud pulau ni tidak bersama, tak layan, ya hidup bersama ni, bau wadribuhun, pukul mendidik. 3 peringkat ni Nabi tak sampai guna yang pertama, tak ada. Yang ketiga, pukul tak. Tapi yang ni Nabi guna sampai. Ada satu masa sebulan Nabi pulau semua isteri. Baik. Dan berakhirnya
tempoh itu dengan turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan ini dan bersama ayat yang lain. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala apa selesaikan isu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus antara yang Allah beri peruntukan yang baru, iaitu daripada ayat ini. Nak kata tuan-tuan begini, sebelum tempoh sebulan Nabi pulau isteri itu, sebelum pada itu giliran Nabi bersama isteri ada giliran kita sebut kan. Hari pertama dengan siapa, hari kedua siapa, hari ketiga dengan siapa. Itu secara fix dia tuan-tuan. Masuk, kemudian Nabi pulau sebulan. Okay. Dan sebulan tu jadi isu yang besar. Selesailah lepas tu ayat ataupun isu rumah tangga Nabi SAW. Fasa selepas itu turun ayat ini. Atas ini orang kata kelebihan Allah SWT untuk Nabi. Wahai Muhammad, lepas pada ni akan tak terikat dah dengan sebelum tadi. Tak terikat dah. Kamu kalau kamu nak boleh nak jumpa siapa malam ni, nak tidur dengan siapa ke, malam esok nak siapa nak malam nak tidur di kontor, nak tidur dengan Sayyidina Aisyah malam ni dengan malam esok 2 kali. Tak apa, serah pada engkau Muhammad. Ini kelebihan Allah beri pada Nabi pada tempoh selepas pada itu. Kita kena tahu. Tapi Nabi SAW walaupun ada orang kata pelepasan yang besar dah tu, sebelum pada ni kena fix ikut malam ni siapa malam ni, tapi Nabi tetap minta izin isteri. Pada asalnya jadual dia sama, hari pertama dengan siapa, hari kedua siapa kita. Tapi apabila Allah bagi peruntukan ni, Nabi nak guna, Nabi nak minta contoh kata malam pertama, malam kedua Nabi nak bersama isteri yang lain. Nabi tetap minta izin dengan isteri yang sepatutnya malam kedua. Dan apabila isteri itu izin, boleh. Isteri itu tak izin, Nabi tak boleh. Nabi tak nilah. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Aisyah. Mu'adzah tanya, wahai ibu, kalau Nabi minta, ibu cakap macam mana? Dan Sayyidina Aisyah kata, kuntu aku sebut. Dan pernah ini makna benar pernah berlaku. Aku sebut, kalau abang tanya saya, ibarat Rasul kita tanya Aisyah, malam ni abang nak bersama nak dengan orang lain boleh? Sayyidina Aisyah jawab, kalau abang tanya saya tak bagilah. Lam uthar ahadan ala nafsi. Saya takkan lebihkan orang lain banding diri saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak komen ataupun tidak lawan. Bolehlah, tak, isteri dah tak bagi, itu pemahaman tentang hadis ini. Jelas tak tuan-tuan? Insya-Allah. Ringkas saja. Poin penting ialah tentang keizinan itu. Ada soalan bagaimana kalau suami yang belikan kereta itu tapi kemudian isteri tak benarkan suami pinjam? Baik. Menarik soalan ini. Bagaimana kalau suami yang belikan kereta itu tapi kemudian isteri tak benarkan suami pinjam? Belikan, suami belikan. Dia begini, barang itu, hak milik itu dia akan berpindah kepada satu orang melalui cara-cara dia, jalan-jalan dia. Antara melalui jalan hadiah. Betul, satu barang itu orang A beli, si A beli. Kemudian dia hadiahkan barang itu kepada si B. Maka hak barang tu hak siapa? Hak si B. Boleh tak si A nak guna sesuka hati barang yang diberi kepada si B? Secara syariat tidak boleh, melainkan dengan keizinan sini. Jadi hak tu berpindah macam mana? Ini soalan ni kalau suami yang belikan kereta tu, ya, mana barang tu secara kereta itu secara asalnya hak suami belikan. Tapi kemudian isteri tak benarkan suami pinjam. Maknanya adakah suami membelikan kereta itu, memberi hadiah kereta itu kepada isteri? Itu kena jawab yang tu dulu lah. Kalau dia memang pindah atau berserah hak itu kepada isteri dia, maka dah jadi barang isteri. Lalu ke suami kena minta izin. Situasi kita kena bezakan. Boleh jadi suami barang kereta itu tetap milik suami, nama dia, atas nama dia bayar, tapi dia bagi hak guna. Beza. Hak ni dia ada peringkat dia. Hak sepenuhnya, barang memiliki barang sepenuhnya, ataupun hak guna. Ni kereta ni abang beli untuk ayah, untuk gunakan. Tetap kereta dia. Jadi kat sini ialah hak, masih lagi hak suami. Tak boleh kalau kita kata, nak kata kereta tu kereta hak isteri, dia milikkan penuh, dia boleh
ikut suka nak buat apa ke kereta tu, nak jual ke suami tanpa minta izin suami pun boleh. Itu kalau betul jadi hak dia. Jadi kita kena bezakan, perincikan. Belikan untuk isteri, belikan untuk isteri tadi. Tanya suami atau bincang, ni barang kereta dia, kereta saya. Kereta isteri, automatik dah jadi 100% hak dia. Jadi ketika itu suami kena minta izin. Kalau isteri tak benarkan suami pinjam, maka tak bolehlah. Misal suami itu bagi. Taklah begitu. Jadi tuan-tuan kena jelas tentang hal ini. Dan tentang dalam Islam, hak satu barang itu antara suami dan isteri itu sangat dijaga, sangat jelas. Kita tengok daripada hadis-hadis yang kita akan baca nanti, bagaimana isteri Nabi SAW memiliki kawalan penuh, memiliki tasarruf, dia panggil hak menggunakan barang itu tanpa orang kata campur tangan daripada Rasulullah SAW. Ini penting sebenarnya. Mungkin zaman kita rasa tak tu bukan isu sangat. Tapi pada zaman Nabi, ketika itu pembedaan syariat, baru itu menjadi benda yang penting. Sebab masih lagi transisi daripada era jahiliyah. Bagaimana isteri itu dia menjadi hak suami dia. Lepas kan zaman jahiliyah, lepas pada suami meninggal, apa isteri itu dinikah oleh anak dia, satu barang komoditi. Berbeza dengan apabila Islam bawa. Pada hari ini masih ada lagi amalan di setiap bangsa yang isteri itu suami mati, dia pun kena mati sekali dengan suami, kena bakar sekali itu di India, ajaran Hindu masih ada. Tapi Islam tidak begitu. Lalu kita akan tengok hal ini melalui hadis-hadis Nabi. Kita tengok, tak tengok orang lain, praktikan Nabi buat macam mana. Antaranya isteri beli barang rumah. Yang kita akan jumpa hadis, Nabi balik rumah, Sayyidatina Aisyah beli langsir. Nabi masuk tengok langsir tu ada corak yang Nabi tak berkenan. Itu kemudian, tapi tidak ada isu Sayyidatina Aisyah kena minta izin dengan Nabi dulu. Abang, saya nak beli barang, boleh ke tak? Tak. Tasarruf apa, duit Sayyidatina Aisyah, duit dia lah nak beli apa. Cuma lepas tu baru tahu punya benda ni tak kena, benda tak kena. Kemudian Nabi tak kata awak lepas ni ataupun syarat nak beli barang-barang minta izin abang. Tak. Isteri, duit isteri. Suami, duit suami. Tapi adalah perbincangan kan. Kalau suami kata dia yang bayarkan, so boleh juga dia guna. Ya. Ini itu kata ni orang kata apa, kena jelaskan pada hari ini apa yang mudahnya ada hitam putih lah kan. Kalau suami kata dia yang bayarkan, so boleh juga dia guna. Macam mana Ustaz? Itulah, saya duk nampak suami beri, dalam kes ini suami beli kereta, dia beri hak guna. Hak guna kepada isteri. Yang ni abang beli kereta tu kereta suami. Dia bayar bulan-bulan tu kereta dia. Cuma untuk dia bawa pergi ke sekolah ini. Itu barang hak suami pada asal dia. Suami yang izinkan isteri. Jadi sebenarnya dalam kes ini, isteri tak boleh kata, saya tak nak, abang tiba suami dia nak pinjam, nak ambil kereta dia. Itu baiklah tu suami kata minta pinjam, sebab lah masa dia dah bagi hak guna itu mungkin ada jadual juga, suami minta. Kalau kiranya suami boleh ambil dia bila hari ni abang nak guna kereta ni, boleh je, sebab hak asal barang tu barang suami. Sebut lain kalau dihadiahkan, contoh barang kemas anniversary kan, hadiah barang kemas pun. Itu kita faham secara uruf dia, itu dah serah hak tu, dah hadiah kan tu. Tak boleh suami kata pinjam bawa je lagi gadai tu. Kalau isteri tak bagi tak boleh lah. Itu dah sepenuhnya. Kereta barang besar, secara praktis saya tengok ada keadaan begitu dia perlu diperincikan. Adakah serah hak milik sepenuhnya kan? Boleh ada orang beli hadiah surprise ke isteri, kereta tukar nama isteri lagi. Itu dah jadi barang isteri dah. Ataupun sekadar serah hak guna sahaja. Baik. Baik minta barang kemas tu. Tak mau kereta lah kalau itu. Boleh lah kereta juga. Teknik tadi tukar nama. Bang alang-alang mudah je bang. Bagi hadiah kereta tukar nama sekali lah. Dari segi undang-undang pun betul tuan-tuan. Ada kaitan nanti. Ya. Baik, kita baca. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hurai lebih lanjut tentang hadis ini. Hadis ini ringkas. Pertama, isu tadi tersebut tentang hak. Yang kedua, saya sengaja menyebut
perawi itu di peringkat tabi'in, Mu'adzah al-Adawiyah daripada Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Kerana jarang jumpa perawi wanita. Saya lah yang bukannya tumpuan khusus tentang pengajian hadis, minat hadis, kita kaji hadis lebih pada sorotan sirah. Tapi pengajian hadis dari segi ulama hadis, kaji perawi apa tu, orang kata bukan itu tumpuan yang lebih mendalam saya. Jadi apabila jumpa hadis begini, ada perawi wanita, menarik. Saya tak ada saya pernah buat sebelum pada ni pernah cari maklumat tentang perawi-perawi wanita, perawi hadis wanita. Memang orang buat tesis master, tak silap saya. Dia kumpul perawi wanita dalam Bukhari dan Muslim. Rupanya kita tak sedar, rupanya ramai jugalah. Nak kata insya-Allah sekali lagi memberi bukti gambaran Islam itu bagaimana memberi tempat kepada wanita. Bandingkan dengan agama Islam, maksud kata dalam permulaan sebuah agama itu. Bandingkan dengan Kristian, bandingkan dengan Yahudi. Bagaimana kedudukan wanita pada awal agama itu muncul, diberi tempat ataupun tidak. Kita akan nampak jauh berbeza. Walhal ini dikomen oleh pekaji-pekaji barat sedikit pun. Mereka merasakan Islam itu lebih mengangkat martabat wanita lebih pada agama mereka. Contoh apa Kristian, ini kemudian je pada zaman itu, pada permulaan agama kemudian ikuti itu, tak rasa macam tu. Tapi apabila mereka baca Al-Quran, baca surah Maryam, mereka rasa, ya Allah, Islam lebih hormat kepada ibu Nabi Isa pada kami pada ketika itu. Zaman itu orang punyalah hina isteri tu mak Nabi Isa ni Maryam, tapi mereka rasa penghormatan Islam terhadap mak Nabi Isa sekaligus terhadap wanita. Sama juga dengan Yahudi. Permulaan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Quran diangkat tentang ibu Nabi Musa, tentang kakak Nabi Musa. Jadi ya Allah, secara pilih banding tu rasa Islam tu begitu. Sebagaimana hadis yang kita baca di awal perbincangan kita, kata Sayyidina Umar kan, kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i syai'a. Kami zaman sejahiliyah kat perempuan kami tak pandang. Tapi setelah masuk Islam, kami dapati Allah peruntukkan hak demi hak pada perempuan, barulah berubah pandangan itu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Islam ini dia mengangkat atau dia meletakkan pada tempat yang tepatnya sebetulnya tentang wanita. Mari zaman hari ini cabaran dia lain. Tuntutan feminisme apa tu untuk nak lebih daripada yang sepatutnya. Itu isu yang cabaran yang lain lah pula, tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Seterusnya, saya ada buat beberapa nota sikit tadi tentang minta izin. Ni penting, tentang minta izin, tentang hak. Kita sebut tadi bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak belajari ialah daripada hadis-hadis ini satu pengetahuan yang menambah kita tahu mendalami agama. Yang lebih daripada itu, untuk kita contohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan menjadi akhlak Nabi minta izin. Kalau barang itu ataupun hak itu hak orang. Sebagaimana Nabi minta izin isteri, sebagai cerita Aisyah tadi, dan bukti ataupun contoh yang lain, Nabi minta izin Sayyidatina Zainab untuk pinjamkan unta kepada madu dia itu, dan Sayyidatina Zainab tak bagi, berlakulah konflik dekat situ sedikit kan. Point kat sininya Nabi minta izin. Yang saya duk teringat dan cari sikit tadi, iaitu dengan kanak-kanak pun Nabi minta izin. Siapa ingat? Memang register nama isteri. Dah memang isteri tadi dah memang register nama isteri, secara undang-undangnya ialah hak isteri. Undang-undangnya. Dan secara orang katalah naik ke mahkamah undang memang jadi hak isteri tu. Kalau begitu memang kereta tu hak isteri ya. Memang dia bagi hadiah sekali dengan nama isteri, memang jadi hak isteri. Jadi orang kata milikkan penuh tu dah isteri punya. Walaupun orang kata bayar, sebut tadi dia yang bayarkan, itu dah orang tak boleh petikai dah. Bayar ansuran ke, bayar cash, bayar penuh ke, itu awak asal kesanggupan awak dah bagi hadiah, register nama si orang kata
orang yang kita hadiahkan, barang tu dah bertukar milik hak orang yang kita hadiahkan itu. Dia tidak ada isu. Saya yang bayarkan. Iyalah, memanglah asalnya awak bayar. Macam orang dapat hadiah kereta, penganjur bagi hadiah kereta kepada kita pemenang. Cuba penganjur pun nak minta balik. Kata saya nak guna sikit kejap kereta tu. Kereta awak saya bagi. Dah dah bertukar hak dah ni. Saya yang belikan tu. Kami yang belikan, kami beli lamsam. Betul. Orang tak kira dah yang beli tu. Yang dia beli tu, hak dia beli, tak kira dah. Terima kasih je lah. Kan? Begitu, faham tuan-tuan? Kita kena, ini pengajian fiqh muamalat, dia kena tumpu, orang kata kena beri tumpuan yang lain pula, insyaAllah. Jelas, insyaAllah. Memang registered, nama isteri dah jadi hak isteri dah. Baik. Tadi kita kembali kepada isu saya nak sebut tentang minta izin, tentang akhlak Nabi SAW. Saya teringat satu hadis sudah muncul buat carian tadi. Saya tanya dulu jemaah sekalian, pernah dengar tak hadis yang Nabi SAW masa tu duduk dengan para sahabat Nabi, ada minuman Nabi nak kongsikan, Nabi minta izin kepada sahabat Nabi yang sebelah kanan untuk nak beri kepada sahabat Nabi sebelah kiri tu. Contoh Nabi duduk kat sini, ada sahabat Nabi kiri dan kanan Nabi SAW. Nabi nak bagi kat kiri dulu, tapi Nabi pun minta izin kepada sebelah kanan. Kebetulan sebelah kanan tu budak-budak. Boleh tak saya bagi ke sini? Dan budak tu tak bagi. Pernah dengar tak hadis ni? Sila respon kalau pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, sila respon. Baik. Saya akan kongsikan juga. Saya cari jawab. Sebagai pelengkap kepada kita punya ni. Baik, akhir jumpa. Hadis ni hadis Al-Bukhari. Ulang Ustaz. Kisah, kita terus baca hadisnya. Hadis ini hadis sahih dari Al-Bukhari, diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad, ni sahabat junior zaman Nabi SAW. Dia kata, Utiya Rasulullah SAW biqadahin fasharaba atau fashariba. Nabi dibawakan satu bekas minuman, Nabi pun minum. Wa ayyaminihi ghulam huwa ahdathul qaum wal asyakh an yasarihi. Ketika itu di sebelah kanan Nabi ada seorang kanak-kanak. Dia yang paling muda dalam ramai-ramai yang ada kat situ. Wal asyakh, dan geng-geng tua, orang tua berada di sebelah kiri Nabi SAW. Itu situasi dia. Nabi duduk bersama para sahabat Nabi SAW. Kanan kiri ada sahabat. Lalu orang bagi satu bejana minuman, tuan-tuan. Ini realiti yang kita kena faham untuk kita tak ingat pernah dengar, yang perlu kita faham untuk kita faham sunnah Nabi tentang minum pula nanti. Baik. Lalu apa kata Nabi? Nabi minum dan Nabi nak kongsikan bekas minuman itu kepada orang lain. Nabi pun kata, ya ghulam, ata'dhalli an u'tiyal asyakh, wahai budak, awak izin tak saya nak bagi minum dulu kepada orang tua? Faqal, lalu budak itu pun kata, ma kuntu la'uthiru binasibi minka ahadan ya Rasulullah. Rasulullah, saya takkan lebihkan orang lain atas hak saya berkenaan dengan perkara berkaitan dengan Tuhan, wahai Rasulullah. Itu saya terjemahan mudahnya. Wahai Rasulullah, saya tak nak lebihkan orang lain atas diri saya. Kalau ini apa lagi benda daripada Rasulullah SAW. Nabi dengar macam tu, fa'atahu iya. Nabi pun bagi dia minum dahulu. Ini Masya Allah, benda kecil sahaja tapi bagi saya memukau berkaitan dengan akhlak Nabi, minta izin barang itu. Pertama, tuan-tuan rahmat Allah, daripada hadis ini mengingatkan kita kepada satu sunnah Nabi yang sangat Nabi jaga, yang sangat konsisten, iaitu tayamun. Tayamun ni maksudnya menganan. Bahasa kita menganan. Buat benda apa saja mula dari kanan. Dan Nabi sangat cakna hal ini. Yang ni kita kena pegang betul-betul dalam kehidupan kita. Begitu juga. Pakai baju, pakai kasut, pakai apa.
Benda yang baik kita mula dari kanan. Makan, pegang gelas, ini benda penting tu. Jangan buat mudah, kita pegang menggunakan tangan kanan, tuan-tuan. Termasuklah dalam hal tadi Nabi nak beri minum, Nabi akan beri kepada orang sebelah kanan dahulu. Itu satu. Yang kedua, sekaligus dalam adat ataupun makan, Nabi SAW kalau makan ke minum, Nabi akan makan bersama, minum bersama. Saya ingat ada guru saya seorang, dia berapa kali dia call, "Man," dia Kelantan kat, "Man, makan dah." "Okey, mai. Dia jemput makan, pergi. Lepas tu kata pelik dia ajak kita makan. Kadang kita rasa dia jemput kita sajalah. Rupanya dia jemput orang lain jugalah. Lepas tu satu ketika saya tanya dia, kenapa ni? Dia belajar Madinah. Dia kata dia ambil tradisi tu daripada guru-guru yang lain, dari itu ialah tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu uh, makan mesti makan bersama. Dia jarang makan seorang. Yang tu saya sendiri payah nak buat, tuan. Kadang kita nak cepat, nak apa, kita makan on the go seorang-seorang kan. Tapi guru saya ni dia sangat jaga itu. Uh, Walaupun tempoh makan tu sekejap kemudian dia kelar, dia cuba cari, dia telefon, dia kata bakal usaha untuk call siapa-siapa yang ada teman makan dia. Oh, call kita sambil-sambil dia belanja kita lah kan. Masya-Allah, dia nak begitu jaga. Nabi begitu. Uh, Makan bersama, minum bersama, satu. Dan apabila minum, zaman dahulu, yang kita kena faham, zaman dahulu bukan macam zaman kita, pinggan, mangkuk, gelas itu melimpah seorang satu. Kalau kita camping pun, apa, masing-masing pinggan, gelas masing-masing kan, kolej masing-masing. Zaman Nabi itu tidak begitu. Mereka makan, kita makan dalam satu talam daripada kayu, makan situlah. Minum pun minum dalam satu bejana, satu cup, satu gelas yang besar yang sama, tuan. Sebab itu mari baru kita faham daripada hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas dalam bekas minuman. Dia ada background dia. Bukannya orang kata semata-mata bernafas itu tak boleh, tapi background ada sebab Nabi tak bagi kan. Nabi kata jangan minum, jangan bernafas dalam minum, bernafas. Sebab itu, sebab ketika itu minum ialah dalam satu bejana sama, minum itu diberikan kepada orang lain pun. Jadi minum tu gok bernafas, merhembus hingga apa yang keluar campur dia lain, orang lain nak minum, tak patutlah. Itu tuan-tuan rahmat Allah. Dan menjadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi akan minum dulu, orang utamakan Nabi, orang pun bagi hadiah kepada Nabi dia, utia bi qadah, kedah, dibawa bekas yang ada minuman, Nabi minum dulu. Baik. Kemudian Nabi nak beri tu kepada siapa dulu, ya. Kanan kiri orang tua, kanak-kanak ada kan. Kat sini penentuan dia Nabi tayamun. Nabi akan beri sebelah kanan dahulu. Kebetulan yang sebelah kanan masa itu ialah seorang kanak-kanak. Yang orang tua-tua pula duduk sebelah kiri. Ini silap setting. Masih, bukanlah nak katanya kedudukan itu. Orang tu Sayyidina Abu Bakar ke orang mungkin duduk sebelah kiri. Di sudut yang lain ada sana adab kita menghormati orang tua, mendahului orang tua. Kat sini Nabi tahu ada dua pertimbangan. Ni nak mula kanan dulu baru kiri, ataupun orang tua dulu baru kanak-kanak. Kat sini Nabi utamakan kedudukan tu, keberkatan itu ada pada kanan. Isu keberkatan ada pada kanan. Tengok kanak-kanak. Dan Nabi nak ambil juga keberkatan tu, prinsip kita utamakan memuliakan orang tua. Tapi tidak boleh langkau begitu. Nabi minta izin dulu sebab dia hak sebelah orang kanan ni. Kanak-kanak Nabi minta izin, boleh tak bagi minum kat orang tua dulu. Jadi budak ni kita kata jangan biadab, tuan-tuan. Kita, apa budak tak bagi? Nabi minta tak bagi. Ni menunjuk kebijaksanaan. Nabi kata, budak tu kata, "Ma kuntu la usir min nasibi minka ahadan." Segala pemberian, segala yang daripada Tuhan yang menjadi hak saya, sepatutnya saya tak akan bagi ke orang lain. Begitu. Tak bagi ke orang lain. Jadi Nabi pun beri kepada budak itu. InsyaAllah hak. Jadi ini menunjukkan kebijaksanaan budak itu. Dari segi keberkatan. Sebab bayangkan Nabi minum air itu. Maknanya pada ketika itu minuman itu sudah bercampur dengan air liur Nabi. Dia, keberkatan itu ada. Dan budak itu bahagian Nabi itu. Kalau dah bagi ke orang lain, dah bercampur dengan orang lain sampai ke dia nanti,
orang kata dah siapa punya tak tahu kan. Ini direct, baru lepas Nabi minum baik kat aku. Itu orang kata daripada Nabi yang sepatutnya jadi hak aku, baik aku dapat kat aku lah, aku takkan utamakan, takkan beri orang lain dulu. Itu bijaknya budak ini, tuan-tuan rahmat Allah. Dan sekaligus dia duduk sebelah kanan tu pun dia menunjukkan kebijaksanaan dia. Dalam hadis tidak disebut siapa budak itu. Kemudian kita jumpa hadis yang lain, huraian para ulama, budak itu ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupu bijak, sepupu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi doakan, yang kisahnya tentang apa, Nabi doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu memang Ibnu Abbas sangat-sangat bijak. Nabi doakan dia tadi tu atas Nabi potensi intelektual dia. Sangat bijak. Dia cari tempat yang bijak dah. Duduk sebelah kanan, Nabi beri kat dia dulu, dapat merasa terus air bekasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngane, pernah dengar? Ngane. Betul. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, itu benda dia mungkin saya nak sebut sebagai isu tambahan tentang hak, tentang minta hak ini. Jangan kita anggap remeh tentang hal itu, walaupun dia berkaitan dengan kanak-kanak, suami walaupun dia berkaitan dengan isteri, isteri aku tak apalah aku beri ke orang itu, tak begitu. Dia hak orang tu kena diutamakan, hak itu kalau kita nak apa-apa minta izin dia dahulu. Saya teringat di pengalaman masa saya masih lagi, bukanlah kanak-kanak, tapi masa tu dah sekolah menengah. Tapi terasa apabila orang pelakukan kita secara orang kata dinafikan hak, masa tu dah rasa tu. Pengalaman saya macam mana? Beberapa kali. Ingat beli makanan nasi lemak ni, kita dah beratur. Kita beratur, tiba sampai kepada masa kita, yang si penjual tu kata, Dek, we ke makcik dulu lah. We ke makcik. Makcik tu baru sampai je. Kawan dia baru sampai tapi duduk tak beratur. We ke makcik ni dulu lah. Apabila, dan ni berapa kali, apabila kali berlaku benda yang tu, sampai pada kita, giliran kita sepatutnya, tapi orang boleh nak bagi kepada orang lain. Saya masa tu lah, egonya. Dan saya rasa betul sikap saya sekarang ni. Saya pun kata, apa ya cik, tak apa. Makcik tu bagi, saya tu balik. Saya tu balik. Orang pun tengok makcik tu, buat apa ni? Nak ajar. Kau masa tu lah. Saya pertahankan tindakan saya sampai sekarang. Saya sampai nasihat anak saya, kalau tak ada apa pergi cari barang, kalau berlaku macam tu, tinggal balik tu. Saya nak kata begini tuan-tuan, itu hak. Pada hari ini, zaman Nabi itu mungkin tidak ada keadaan sebegini, tapi zaman kita dia hak giliran, first come first serve itu kena diberikan perhatian. Orang dah beratur, ambil masa. Jangan potong barisan, jangan guna syafaat untuk nak apa-apa langkah orang. Itu hak. Dan orang yang memberi servis, memberi itu pun jangan pergunakan ni. Bagi saya, sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi utamakan kanan sebelum kiri sebab ada turutan dia. Sudah tentu pada hari ini, pada zaman ada orang menunggu, zaman ada hak first come first serve, mesti diutamakan hal itu. Walaupun kita tahu secara adab dia juga, orang kata muliakan orang tua. Ya betul, dia kena diimbangkan. Yang utama kat sini ialah bagi saya first come first serve. Kalau orang ni dulu, berikan dia dulu. Tak kira dia tu budak ke orang tua ke, apatah lagi. Begitu. Satu sudut yang lain, dalam bab membeli lah. Ini untuk kita tengok. Budak yang datang beli tu bukan dia. Jangan bayangkan dia memang budak. Tapi dia beli untuk siapa tu? Untuk mak ayah dia, nenek dia, orang tua kat rumah dia. Jadi sekaligus hak orang tua juga. Lalu kita boleh tengok, budak ni tak apa, bagi kat orang lain dululah. Bagi kat orang lain dulu. Budak ni mungkin secara umur dia malu-malu, tak apalah, kesian kalau budak yang itu. Saya masa tu tak boleh. Kalau kita ni orang tua tak hormat, bukan tak hormat aku, tak hormat aku dan keluarga aku. Aku datang ni beli untuk mak aku, ayah aku. Kalau mak ayah kita datang, orang tua datang duduk tempat kita, takkan dia buat macam tu pun. Sebab dia ni. Jadi saya nak kata tadi, kena tengok benda ni walaupun nampak ringkas. Baik, ada pengajian Quran, terima kasih. Terusnya, minta maaf, jadi semangat pula, emosional pula. Saya nak berhenti setakat itu. Hatta hadis yang pertama ini, Nabi minta, isteri tidak bagi. Jelas ya? Sebelum kita masuk hadis yang kedua. Silakan Ustaz.
Baik, ada soalan? Kalau tidak ada, kalau ada boleh lontarkan terus juga dalam mesej. Saya dah pandai dah tengok mesej. Ni boleh baca sambil-sambil. Lontarkan ya, Ustaz. Baik. Kalau itu kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Pukul 9 dah Allah. Mungkin kita baca satu hadis saja lagi. Asam garam 7, muka surat 21. Sayyidina Aisyah buat perangai untuk dapatkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kisah ini antara bagi saya secara peribadi kisah yang sangat menarik, yang geli hati, yang tak sangka benda ni berlaku. Kalau tak boleh tak mendalami hadis, tak baca satu-satu, kita tak perasan tuan-tuan. Hadis kisah ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Baik. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra'a baina nisa'ih. Hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah. Dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak musafir, Nabi akan buat cabut undi, buat undian antara isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini satu rutin, bukan rutin, satu realiti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama iaitu Nabi dari masa ke semasa Nabi outstation, bahasa kita hari ni. Yang ni saya ulang sebut dan ulang sajalah, tak gerak-gerak, tak ada progress pun. Antara yang saya nak buat tu, saya dah kumpul separuh jalan. Kita begitulah. Ada projek-projek kecil kita yang buat tak habis. Antaranya saya nak buat orang kata fakta angka. Saya nak kumpul dengan riwayat yang dapat dikumpulkan berapa hari keseluruhan Nabi outstation. Berapa hari keseluruhan Nabi outstation. Nabi bermukim di Mekah, di Madinah. Kita cerita ni era Madinah. Kat situlah era yang Nabi berperang semua gitu kan. Secara mukim Nabi duduk di Madinah kan. Ada masa ketika berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk paling jauh kan, perang Khaybar. Itu ketika Nabi outstation. Ada juga selain pada ghazwah perang-perang itu ada sariyah, ada orang kata misi pasukan, misi kecil Nabi keluar juga. Saya nak kumpul setiap peristiwa itu, Nabi keluar hari berapa, balik hari apa, berapa hari. Perang Badar berapa hari Nabi keluar. Daripada Nabi keluar sampai Nabi balik. Perang tu berapa. Dan kumpul separuh tu doakan, kalau boleh tumpukan semula pada ni, penting. Saya nak sebut dalam tempoh 10 tahun terakhir Nabi SAW tu, banyak mana berapa puluh hari ataupun mungkin sampai ratus Nabi outstation. Dan ini penting bagi saya lah untuk mengukur diri kita. Kita jadikan segala berkaitan dengan Rasulullah ni ukuran pada kita. Umur Nabi ukuran pada umur kita. Outstation tu pada kita. Secara tak langsung, saya tak habis lagi. Secara tidak langsung, yang baru saya perasan bahawa Nabi kerap outstation. Kita sebut perang Badar, perang Uhud, perang apa tu, kita, ya Allah, kalau kita tumpu itu saja, kita banyak Nabi keluar outstation, keluar ni. Itu berlaku pada 10 terakhir usia Nabi SAW. Umur Nabi 53 ke umur Nabi 63 tahun. Pada hari ini umur kita panggil umur nak pencen. Tu dah umur pencen kan. Apa perasaan ketika itu? Tak nantilah orang umur tu. Kita tak sampai umur tu pun kita rasa malas keluar. Saya satu ketika dulu saya kerja kerajaan, masa tu umur 20-an, tahun 2008 2009 kan. Bayang tuan-tuan, awal-awal tu seronok lah. Boleh kata sebulan sekali tu wajib keluar hotel, keluar kursus 3 hari. Sampai kan kita kena dapat minit pergi kursus tu untuk sebutlah, tuan-tuan tak kenal saya kerja kat mana tu. Ketua pengarah itu kursus dia minit, ustaz ganti dia. Khusus tu untuk grade 54, grade pengarah, grade timbalan pengarah, ketua jabatan. Pergi apa? Khusus kewangan. Kita masa tu 41 baru start kerja. Pergi melopong, tak tahu apa. Nak katanya orang yang dah peringkat ni nak keluar malas dah. Saya setahun tapi kita terima lah. Oh seronok kena hotel tu, hotel ni, kumpul, buat balik apa, buat balik sabun, buat balik shampoo, penuh satu, tak habis-habis. Sampailah expired.
tahun je lebih kurang. Masuk tahun kedua ataupun masuk setengah tahun kedua ketiga tu dah muak dah, aku tak nak lah stesen letih dah. Itu umur saya 20-an dah. Keluar ni letih. Stesen ni letih tak nak. Apatah lagi nak sampai ke umur pencen nanti kita akan tengok kita selesa tak nak lah, kalau boleh tak nak stesen, tak nak beri kepada orang kata pekerja-pekerja muda kita. Tapi apabila kita tengok bandai tadi kehidupan Nabi SAW, usia-usia menuju pencen itu yang Nabi SAW sangat aktif. Paling aktif dalam kehidupan Nabi 10 tahun akhir tahun Nabi SAW. Nabi keluar. Ya Allah. Jadi pengajaran untuk saya, panjang umur sampai ke daripada usia begitu, sepatutnya aku paling aktif dalam kehidupan hayat usia aku sebagaimana Nabi SAW. Itu saya punya orang kata apa, rumusan daripada kita tengok usia Nabi SAW. Begitu tuan-tuan. Duduk yang lain lagi yang baru saya perasan tuan-tuan, kita nak jadikan usia Nabi sebagai benchmark, sebagai ukuran usia kita. Maksudnya begini, dan ini dicadangkan oleh beberapa orang pun. Kita rancang kehidupan kita sampai umur 63. Kenapa 63 ni? Sebagaimana itu usia Nabi SAW, kan. Apa yang lepas pada umur 63, 64, 65 itu dah bonus. Kita rancang tahun ke tahun, tahun ke tahun. Sebab ikut adat dia, umur kita, umur umat Nabi ni sama dengan umur Nabi SAW. Ada yang lebih awal tu takdir Allah masing-masing. Tapi gitu, kita antian kita, rancangan kita untuk begitu. Jadi rancanglah kehidupan kita daripada sekarang, kalau tak sampai lagi, aku kira-kira sampai ke umur 63. Supaya kita tidaklah orang kata terlalu berangan-angan aku nak hidup sampai bila-bila. Tak. Apa pun kita rancang sampai umur 63. Kan? Kalau lebih pada tu panjang umur, Alhamdulillah, kita rancang tahun ke tahun. Saya mengambil nasihat itu, Alhamdulillah. Cuma akhirnya baru saya perasan kiraan tahun Nabi tak sama dengan kiraan tahun kita. Kan? Kita kira tahunan kita kira ikut apa kalender Syamsiah, kalender orang putih, Gregorian kan. Ni 12 bulan jugalah. Tahun Nabi, usia Nabi SAW dikira dengan tahun Qamari, bulan Islam. Dan kita tahu sistem bulan Islam itu lebih sedikit daripada sistem bulan Syamsiah, bulan orang putih ni kan. Jadi cuba tuan-tuan boleh tengok dalam Google, cuba kira, ada app, cuba kira umur kita sekarang ni, umur lahir apa orang putih ni berapa, kita kira umur kita mengikut sistem Hijri berapa. Rumusan dia begini, setiap 30 tahun umur tahun orang putih ni, kita kena tambah setahun umur apa kalender Islam. Contoh saya lah, saya kata 40. Dia dah 30 tahun. Mana umur saya sebenarnya kalau ikut apa Islam dia dah 41. Betul. Biasa tu kalau gaji ikut budak Islam. 2 tahun dah Ustaz. Jadi lebih lah tuan. Lebih saya nak kata. Jadi umur Nabi 63 tahun, yang kita tahu umur 63 tahun itu, saya nak kata kalau convert dalam kiraan tahun barat ini, umur Nabi sekitar 61 tahun. 61 tahun. Jadi beza yang bagi saya agak banyak tu, 2 tahun tu, 63, 61, 2 tahun. Jadi saya nak katanya, saya sekarang ubah orang kata perancangan hidup tu. Aku rancang sampai sebelum ni, rancang umur sampai aku 63, tak. Aku kena rancang umur sampai 61 sahaja. Kurang lagi 2 tahun. Makinlah sikit lagi orang kata tempoh masa yang ada panjang umurnya. Sampai umur 61 sahaja. Sebab nak bagi sama dengan umur Nabi 63 mengikut sistem kalender Islam. Begitu. Itu sekali tak langsung. Kembali kepada hadis kita tadi. Kita nak sebut rutin Nabi banyak keluar. Dan Nabi keluar, Nabi akan bawa isteri Nabi SAW. Bukan semua. Pada banyak keadaan Nabi bawa seorang. Ada ketika Nabi bawa 2 orang. Lalu bagaimana isteri Nabi ini mendapat giliran, mendapat hak untuk nak ikut Nabi SAW? Kat sini barulah kita tahu.
Nabi tiap kali nak keluar kata Sayyidatina Aisyah, Nabi aqra'a baina nisa'ihi. Nabi buat undian. Bagian undian tu dibuat, saya baca syarah, disebut ketika itu dengan menggunakan anak panah, mungkin lekat nama ke kat bawah tu, panah anak panah mana yang tercabut, Nabi tengok, keluar nama sekian, dia dapat ikut. Begitu. Kata Sayyidatina Aisyah, fatarat al-qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Dalam musafir yang Nabi nak pergi itu, undian yang cabut rezeki dapat kepada mungkin slot dia dua Nabi nak dapat pada Sayyidatina Aisyah dan Hafsah. Baik, tentang cabut undi ni sangat penting. Ulama bincang, kenapa Nabi buat cara ni? Kenapa Nabi tak buat cara bergilir? Okey, trip ini Sayyidatina Aisyah ikut. Next trip Sayyidatina Hafsah. Next trip ni. Next trip ni. Terus pergiliran. Sampai masa ikut je giliran tu. Kenapa Nabi tak buat macam tu? Sebaliknya, Nabi buat cabut undi. Tiap kali nak keluar, Nabi buat cabut undi. Apa pro and con dia, dua sikap, dua pendekatan itu? Boleh jadi orang yang sama dapat pergi lebih daripada orang lain. Boleh jadi ada orang tak tercabut pun, tak dapat pergi pun sebab tak nasib baik tak keluar je undian dia. Mana tak fair lah, macam tak adil. Kenapa Nabi tak buat macam tu? Itu fikiran kita. Dan ini ulama huraikan. Kita tengok kemudian. Fatarat al-qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Jadi dua undian yang dicabut, Sayyidatina Aisyah punya dan Hafsah punya. Kita kenal siapa dua orang ni. Boleh kira ikut umur kalender Islam di. Baik, terima kasih Puan Nur Aini. Boleh buat pakat tengok nanti bagi result Bagi result kita masing-masing. Malu pula kan cerita pasal usia kan. Waktu boleh tengok sama-sama. Beza, dia beza. Kadang kita terlepas pandang. Baik, kembali kepada hadis kita. Sayyidatina Aisyah dan Hafsah. Dan kita beritahu lebih awal, mujurlah Sayyidatina Aisyah dan Hafsah ini kerana mereka berdua kawan baik dalam kelompok isteri Nabi SAW yang 9 orang tu yang hidup pada satu masa 9 orang. Dia ada dua camp, ada dua kumpulan. Kita akan jumpa hadis ini nanti. Dia camp yang ngam dengan Sayyidatina Aisyah, camp yang tidak ngam dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Hafsah dia ngam, dia kamcing dengan Sayyidatina Aisyah. Alhamdulillah lah, dua orang ni terpilih, kata boleh masuk. Alhamdulillah boleh juga sekali. Baik. Kenapa Nabi bawa dua? Kenapa Nabi tak buat seorang? Itu saya tak dapat buat perincian. Memang ada Nabi bawa seorang, sebab ada Nabi bawa dua. Dan ada riwayat Nabi dalam musafir Nabi bawa semua. Kita bincang sebelum pada ni. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-lail sara ma'a Aisyah yatahaddath. Dan Nabi dalam musafir itu masuk saja waktu malam, Nabi akan berjalan atau naik unta berjalan bersama Sayyidatina Aisyah yatahaddath, berbual-bual, bersembang-sembang. Itu jadi kebiasaan Nabi dalam musafir itu. Masuk waktu malam, Nabi akan duduk atau jalan unta lelai lah. Orang Kelantan kata tembel, naik motor tembel, duduk sebelah menjadi belah, bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Itu yang Nabi lakukan malam pertama, kedua, ketiga, pergi dan balik. Tuan-tuan Allah. Baik. Bukankah Nabi ada seorang lagi Sayyidatina Hafsah? Kenapa Nabi tak selang-selang pergi malam ni Aisyah, esok malam esok pula dengan Hafsah? Kenapa Nabi tak macam tu? Tak fair lah kepada fikiran kita, tuan-tuan Allah. Yang tu kita kena jelas. Setiap kemusykilan kita kena jelaskan. Saya baca dulu, tuan-tuan. Faqalat Hafsah. Satu ketika Sayyidatina Hafsah pun kata kepada Sayyidatina Aisyah, ala tarkabina al-laylata ba'iri wa arkabu ba'irak tanzurin wa anzur. Aisyah, boleh tak apa kata awak naik malam ni, awak naik unta saya naik unta awak. Sebab apa tu? Tanzurin wa anzur. Saya boleh tengoklah pemandangan yang awak biasa tengok. Awak boleh tengoklah pemandangan saya biasa tengok. Itu. Serta bayangkan begini, rombongan itu rombongan yang besar. Saya tak sempat cari juga apa ni Nabi keluar ke mana. So tentu Nabi keluar dengan rombongan, ada sahabat lelaki, ada Sayyidatina Aisyah, ada Sayyidatina Hafsah. Posisi dia juga bukan orang duduk sekali macam kita naik bas dan kapal terbang kan, ada seat depan, seat tengah, seat belakang, kiri dan kanan. Jadi dia posisi yang berbeza. Sayyidatina Aisyah mungkin duduk sebelah sini, Sayyidatina Hafsah mungkin duduk sebelah sini. Itu kata Sayyidatina Hafsah,
Oh, kata tidur tu. Tak selesa. Sayyidatina Hafsah mungkin dia kata, atas saya tu kata Sayyidatina Aisyah, kita tukar-tukar unta lah malam ni. Mungkin Sayyidatina Hafsah duduk sebelah sini, Sayyidatina Aisyah duduk sebelah sini kan, ataupun depan atau belakang. Uh, Apa alasan dia atau ya, apa pancingan dia, kita tukar tempat. Boleh awak tengok pemandangan biasa saya tengok sebelah sini awak tengok pemandangan saya biasa sebelah tengok begitu. Dan Sayyidatina Aisyah kata faqalat bala, boleh juga. Dia tak pick up lagi. Bijak Hafsah, betul lah, bijak Hafsah. Ah, Apa boleh juga. Farakibat, jadi saling-saling tukar unta. Malam tu faja'al Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamal Aisyah wa alaihi Hafsah fasallama alaiha thumma sara hatta nazalu. Jadi malam tu macam biasalah, Nabi pun pergi ke unta Jamal, bahasa Arab Jamal, unta. Dalam Quran pun sebut unta. Pergi ke unta Sayyidatina Aisyah. Siapa yang ada? Wa alaihi Hafsah. Atas unta tu ada Hafsah. Nabi bagi salam. Sayyidatina Hafsah jawab salam. Orang lain lah. Hafsah pula orang lain. Tak apalah. Thumma sara hatta nazalu. Nabi pun terus berjalan. Malam tu macam biasalah juga Nabi buat. Berjalan bersama dengan unta Sayyidatina Aisyah. Malam tu ada Hafsah. Sampailah mereka nazalu, berhenti untuk tidur. Baik. Waftaqadathu Aisyah. Masa tu baru Sayyidatina Aisyah perasan, dia rasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab selama ni tiap-tiap malam, masuk je waktu malam, Nabi akan bersama dengan dia kan, sampailah berhenti untuk nak tidur. Tiba malam ni, sudah dah berhenti nak tidur. Dah berhenti nak rehat dah. Nabi tak datang jumpa aku. Barulah perasan apa dia kena game. Kena game oleh madu dia, oleh kawan karib dia. Falamma nazalu, lalu apabila semua pakat turun, untuk dah berhenti apa semua, Sayyidatina Aisyah buat apa tuan-tuan? Ja'alat rijlaiha bainal idkhir. Beliau pun letakkan kedua kakinya di celah-celah idkhir. Semak, sejenis semak. Saya huraikan lanjut nanti. Wa taqul, masa tu dia pun sebut, ya Rab, wahai Tuhan, sallit alayya aqrabal, hantarkan, bagilah kepada saya ni, hantar kepada saya aqrab, jengking, au hayya, ataupun apa ular, taldaghuli, biar patuk saya, biar sengat saya, wal astati'u an aqula lahu syai'an, sebab saya tak boleh nak kata apa kat Nabi lagi. Tuan-tuan, bayangkan itu keadaan dia. Sayyidatina Aisyah sampai ke tempat itu, dia suruh pergi cari semak, izkhir, duduk tengah-tengah semak tu sampai doa lah, ya Allah, marilah apa jeking ke, lipan ke, ular ke, biar patuk kaki aku ni. Begitu sekali tuan-tuan Allah. Sebab Sayyidatina Aisyah tak boleh nak komen lebih tentang hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab nikah, dalam bab mengundi isteri ketika hendak bermusafir. Tuan-tuan Allah, sekali saya sebut, pertama kali saya jumpa hadis ini, saya tak mampu marah, tapi lepas perasaan dalam semua. Betul. Itu kan. Pertama tuan-tuan, izkhir, semak, izkhir adalah sejenis tumbuhan seperti serai. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ada rezeki lagi pergi ke Tanah Suci, ziarah ke Madinah, dia saya jumpa satu tempat dia di Uhud, di Bukit Uhud, perkaran Uhud, orang jual banyak barang. Ada stall-stall jual kan. Cari kat situ ataupun tanya penjual tu, izkhir ada ke tak? Fi izkhir? Ada tu, akan perasan nanti kat situ dia rumput kering, macam rumput kering, itulah izkhir. Asalnya warna hijau lah. Cuba bau dia wangi sangat. Dia salah satu spesies lemongrass, kalau kita terjemahnya serai lah. Lemongrass memang ada bau. Bau. Saya bulan 12 lepas saya bawa balik cuba tanam, rendam dulu dia punya akar dia kan, sebab dia kering, rendam akar. Sedar-sedar dah hancur dah. Tapi memang ada bau. Itu izkhir. Secara semula jadi dia tumbuh liar, tumbuh di padang-padang, dia dalam bentuk bush. Tuan saya cari dalam Google, izkhir lemon grass, apa dipanggil apa, putih punya ni, izkhir. Aku tengok gambaran tu dalam buku saya letak dah, saya tak ingat tu. So macam ada.
apa gambar izhir itu. Saya nak sebut hal ini supaya kita dapat bayangkan situasi yang Sayyidina Aisyah lalui. Uh, Sampai cari semak tu, izhir, duduk tengah-tengah tu. Lah semak tempat orang kata apa? Ha, serai is lemongrass, betul. Tempat yang ada binatang-binatang apa, dia duduk situ. Minta sengat supaya Allah sengat. Baik. Dan izhir ialah satu-satunya tumbuhan yang boleh dicabut di tanah suci. Tanah suci Mekah maksud kita. Haram untuk kita buru binatang, apa patahkan ranting, cabut daun, apa cabut rumput yang semula jadi kecuali izkhir. Apa yang Nabi isytiharkan tu, Pak Saudara Nabi Abbas Rasulullah, illa izkhir wahai Rasulullah, kecualikanlah izkhir. Dan Nabi pun kecualikan. Izkhir satu-satunya tumbuhan yang boleh dicabut di tanah suci. Sebab apa tu? Sebab izkhir penggunaannya sangat banyak. Sangat banyak. Sampai hari ni kalau saya sebut tadi, kita di Uhud, dia orang campaign tu untuk jual izkhir, kenapa nak kena beli? Dia sangat RM5 satu satu dia punya tu, satu bungkus dia tu RM5. Dia tu ubat asma. Itu penggunaan hari ni lah. Pada zaman dahulu dia jadi pewangi, dia jadi letak orang letak atas loteng-loteng rumah, dia automatik naik bau rumah tu. Dan sebagai sama juga sebagai alat pembakar. Sayyidina Ali dalam hadis dalam buku saya yang ketiga, antara kerjaya, bukan kerjaya, kerja upah yang ambil sampingan ialah orang Kelantan kata cerut rupuk pergi mencerut izhir, kutip izhir untuk dijual, sebab dia dijadikan sebagai alat pembakar, mudah terbakar di kering, yang tu jadi alat awal untuk pembakaran izhir. Kerja nak cari Sayyidina Ali, kerja cari duit belanja nak kahwin, kumpul izhir, jual kepada orang Yahudi. Menarik itu realiti dia. Tuan-tuan hadirin Allah, kita kembali kepada hadis kita ini. Sayyidina Aisyah buat perangai, kita sebut buat perangai untuk dapatkan perhatian. Kenapa saya sebut begitu? Andai berlaku yang ataupun doa Sayyidina Aisyah itu terkabul, ya, tiba mari jengking, betul-betul sengat, mari ular betul-betul patuk. Apa yang jadi malam tu? Malam itu boleh tentu dah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merawat, akan cakna ke dia lebih lah. Itu yang saya kata keterlaluan lah saya letak tajuk. Sayyidina Aisyah buat perangai untuk dapatkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku ataupun tidak, wallahu alam, saya cuba kumpul riwayat berkaitan dengan ini semampu saya masa buat buku ini, tak jumpa. Tak jumpa, orang kata tak berlaku lah. Tak berlaku. Kalaulah berlaku, dia jadi akan ada hadis tu. Sayyidina Aisyah pernah dipatuk ular, ya. Benda tu benda besar. Tapi tak ada. Tak kemungkinan besar tidak berlaku. Begitulah tuan-tuan. Cuma persoalan yang tinggal lagi, boleh ke tidak kita doa buat sebagai Sayyidina Aisyah ini? Doa kan untuk diri sendiri. Sudah tentu segi agama tidak boleh. Dan tu Sayyidina Aisyah buat sebagai manusia, adalah kesilapan, ketelajuran yang dia perbuat, tidak menjadi hujah. Isteri Nabi buat, maka kita pun boleh buat. Kita pun nak merajuk lah, buat macam ni, buat strategi Sayyidina Aisyah, buat merajuk, buat perangai macam ni untuk hati suami. Jangan buat pasal perempuan. Ini tidak boleh jadi sunnah Sayyidina Aisyah untuk diikuti. Tak boleh tuan-tuan. Doakan keburukan untuk diri sendiri ataupun membahayakan, mencederakan diri sendiri untuk nak dapatkan perhatian. Tidak boleh. Tapi peristiwanya itu berlaku. Baik, itu sahaja. Ada soalan tak? Soalan yang besar lagi untuk dijelaskan ialah dari segi hukum kena beza peruntukan hukum dari segi sudut hak untuk berlaku saksama, sama ada antara ketika bermukim dengan ketika bermusafir. Kalau isteri merajuk nak pujuk macam mana? Ni ada Al-Fadhil Husni Khalid. Tuan-tuan perempuan, kalau ada perempuan dekat sini, respon soalan saudara Husni Khalid ni, dia kata kalau isteri merajuk nak pujuk macam mana Ustaz? Sebab orang yang boleh bagi jawapan yang tepat ialah isteri sendiri, kaum ibu. Tuan boleh jawab ni. Macam mana nak pujuk? Boleh kata 57 orang, 50 orang, 50 cara berbeza semua. Boleh jawab?
Baik. Saya Bagi nak jawab. pulut dakap, Ustaz. Saya. Bagi pulut dakap. Allah. Ah. Pulut So, dakap tak mampu Ustaz. Alah. Baik, saya nak Gurau je, Ustaz. InsyaAllah. saya nak jawab ataupun nak jelaskan kemusykilan yang terakhir ini tentang tindakan-tindakan Nabi SAW supaya tidak berlaku salah faham. Pertama tadi perasan tadi, kenapa malam je Nabi akan berjalan dengan Sayyidatina Aisyah, tapi kenapa Nabi tidak buat juga dengan Sayyidatina Hafsah? Adakah ini patut ke? Tak patut kan? Kita rasa begitu. Yang ini kena jelaskan. Yang kedua sekaligus juga untuk boleh jawab soalan ini, itu kenapa Sayyidatina Aisyah kata la astati'u an aqula lahu syai'a, aku tak mampu nak kata apa-apa kat Nabi. Kenapa? Pergilah kata kat Nabi. Kalau kata Sayyidatina Aisyah ni seorang yang kuat cemburu yang apa malam ni abang tak jumpa saya, kenapa Sayyidatina Aisyah tak buat begitu? Baik. Dua soalan ini penjelasan dia satu, iaitu kita kena beza. Kena beza hak yang Allah peruntukkan bagi suami untuk berlaku adil dan sama kepada isteri-isteri kalau bermadu ketika bermukim, lain ketika musafir, lain. Yang menjadi hak, iaitu yang bertanggungjawab untuk suami berlaku adil dan sama ialah ketika bermukim duduk tempat itu. Yang tu kena berlaku adil dari segi hari, segi apa semua gitu. Adapun ketika bermusafir, dia terlepas dah hak itu. Tanggungjawab itu tidak menjadi tanggungjawab untuk suami, kena berlaku adil juga. Sebab itu bermulanya dengan cabut undi. Tidak jadi yang kata kena ikut giliran. Tak. Dan ketika musafir, kalau bawa dua-dua orang, adakah kena berlaku adil dari segi sudut dia? Tak. Ikut suami nak lebihkan yang mana, nak kurangkan yang mana, itu ikut. Dari segi hukum tidak salah. Jadi sebab itu Nabi SAW malam tu Nabi banyak bersembang dengan Sayyidatina Aisyah gini. Mungkin kita kena kaji lanjut kenapa Sayyidatina Hafsah boleh jadi Sayyidatina Aisyah tu kanak-kanak lagi, perlu diberi perhatian lebih. Sayyidatina Hafsah tu dah dewasa, mungkin sembang dengan orang lain dia tak apa. Begitu. Tapi tidak Nabi dituntut untuk berlaku sama malam bagi. Tak, tuan-tuan. Jadi atas dasar itu juga Sayyidatina Aisyah memahami hal itu. Musafir ikut Nabi. Malam tu nak dengan siapa, nak ni Sayyidatina Aisyah tak boleh nak ungkit. Abang selalu jumpa saya, malam ni abang tak jumpa saya. Tak boleh. Malam nak jumpa Sayyidatina Hafsah. Dan dia bertahulah dia kena game, dia yang salah. Dia yang terkenal diri sendiri. Jadi itu keadaan dia. Hal ini penting, Allah. Saya berkongsi di mana-mana kuliah pun tentang satu kes ini. Menarik kes ni. Ada seorang ibu, dia meluahkan perasaan, dia tak puas hati dengan suami dia tu kahwin dua lah, dia ada madu isteri pertama kedua, rasanya ada yang ketiga, kontraktor. Dia cerita dia kahwin yang isteri yang kedua tu barulah 20 tahun dia hidup bersama susah payah, daripada suami dia susah ni kau jadi senang, itulah. Kira kahwin lah ni. Ada satu ketika dia tak puas hati, dia mengadu tu tak puas hati, suami dia tak adil. Apa tak adil? Tak adil bawa dia melancong ke Turki. Saya kata apa tak adil melancong ke Turki? Dia kata ya, bawa melancong ke Turki tapi bawa isteri kedua melancong ke London. Oh, dia kira macam tu. Tak adil. Kita dah latih Allah, mujur boleh pergi Turki pun tak apa dah kan. Dia tak pergi Turki. Rupanya ialah tiket ke London lagi mahal daripada tiket ke Turki, permanjaan itu dia punya ni lah. Oh, dia kata tak adil. Saya dengar je lah. Bukanlah tak jadi orang dah berusia berapa kan. Cuma dia fikir ni isu dia. Dan teringat kepada perbincangan di sini, iaitu ketika bermusafir itu sudah tidak dituntut untuk suami sama. Dia boleh orang kata buat ikut suka atas budi bicara dia. Terdengar je lah daripada tu. Jenuh, kemucuk. Gidating bawah pokok kemucuk. Jadi tuan-tuan Allah, saya nak berhenti setakat ini. Ada soalan. Ada respon tentang tadi soalan tadi macam nak pujuk isteri. Ada gidating bawah kemucuk. Pulut dakak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Puan Azrina. Azrina. Dia lain. Yati Amnira. Ustaz selalu kembar combine orang. nama kita, Kak. Kami kembar, insyaAllah.
Kembar lain mak lain ayah. Tak ada, saya saja nak berkongsi sebab saya selalu bermusafir juga, sama ada Ya Allah. suami balik ke sini atau saya pergi ke suami lah. Baru ni saya ambil Grab, dah balik Oh. nak sampai rumah lah. Dalam Grab tu pemandu teksi tu tanya saya, dia kata, "Kak, nak tanya sikit lah," dia kata. Dia kahwin dalam 6 tahun tak silap, anak 2 orang. Lepas tu dia kata dia baru tukar jadi pemandu Grab. Oh. Dia kata sebenarnya dia bekerja, sama-sama bekerja dengan isteri dia, kerja office lah. Lepas tu dia kata semenjak dia memandu Grab ni, wife dia selalu hantar WhatsApp marah-marah melalui WhatsApp. Tu saya kata isteri penat kot. Dia kata akulah dengan anak hantar nursery balik kadang, yelah bawa Grab kan balik lambat Ustaz. Dia tanya saya, dia kata macam mana nak faham perempuan ni agak, sebabnya yang dia pelik bila dia balik rumah tak balance langsung dengan isi WhatsApp yang dia marah-marah tu. Kadang-kadang tak ada isu pun, dia kata. Sampai rumah macam mana ayat marah tadi kan, dah tak sentuh, kadang tak disebut pun. Dia kata kadang dia sangat tak faham tapi dia cuma mampu diam. Betul, saya kata pertama komunikasi, kedua sentuhan lah saya kata, sebab isteri bekerja ni dia punya maksimum penat dia lain. Dan kadang-kadang tak perlu terus nak bercakap, nak tenangkan atau nak bagi hadiah pun, sebabnya sentuhan tu kadang-kadang lelaki terlupa untuk bagi sentuhan kan. Tambah bila balik kerja pula, balik tu lambat. Perempuan dia akan rasa terbeban lah sebab penat kerja satu, balik nak serta anak lagi, anak pun kecil-kecil baru nak besar. Kena pula kalau nak beragam cakap dengan dia macam tu sebab akak pun berjalan atas pengalaman cakap dengan dia. Dia kata Masya Allah betul lah kak, dia kata. Tapi dia kata saya ego lah kalau saya tak sentuh isteri saya, aku kurang pelukkan. Ya, saya kata kena ubah yang tu sebab sebenarnya perempuan ni kalau pagi nak berpisah tu dengan sentuhan, kan banyak tips Ustaz. Sebab bukanlah nak kata, saya amati juga baru ni dekat hentian LRT. Saya tengok sementara suami nak datang ambil tu, dalam banyak-banyak yang turun Grab, yang turun suami ke isteri ambil, anak ambil. Ya Allah, hanya satu pasangan je Ustaz nak turun kereta tu cium tangan dan cium pipi. Itu pun Cina. Saya macam terkejut, saya macam ya Allah, yang lain ni memang turun sekadar turun dengan hempah pintu, dengan tak ada sentuhan akhir tu. Tu saya cakap dengan adik saya, berkongsi lah benda tu. So dia kata insyaAllah, dia kata saya rasa saya gagal yang tu lah kot. Dia kata insyaAllah kak nanti saya cuba, dia kata. Sebab saya belajar atas pengalaman Ustaz, betul. Benda ni pun saya bincang dengan suami juga. Saya kata selalu Mak Saleh tak kedekut dengan sentuhan. Kadang-kadang itulah, bukanlah pelekehkan orang Islam, orang Melayu kita kan. Tapi sebenarnya Rasulullah sendiri mengajar benda tu. Rasulullah tak banyak membebel, tak banyak, tambah kalau isteri tengah marah kan. Tapi diakhiri dengan sentuhan. Dan bila dah tone down tu baru mulakan dengan cakap yang baik lah insyaAllah. Wallahualam Ustaz. Terima kasih apa input yang sangat baik. Saya dapat sentuhan akhir tu. Sentuhan akhir. Terima kasih siapa yang berkongsi. Saya fikir begini kebetulan. Daripada kita, kalau tidak ada soalan, kita buka soalan. Kalau tidak ada siapa soalan kemusykilan, mungkin sebab huraian terlalu jelas, contohlah kan. Elok juga kalau siapa boleh kongsikan sebagai Puan Aznira, kongsikan tak ada pengalaman atau kongsikan apa cetusan, apa tadabbur yang dia terlintas dan dia dapat tercetus daripada sepanjang pengajian kita ini. Yang tu yang saya buah fikiran itu yang kadang kita perlukan, saya perlukan, boleh kita muatkan, saya masukkan dalam orang kata huraian di tempat-tempat yang lain. Yang ini ilham Allah beri tak sama kepada kita. Sudut pandang apatah lagi saya sebagai seorang lelaki, sebagai suami berbeza dengan kebanyakan jemaah sekalian, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai seorang perempuan. Jadi saya perlukan input-input begitu. Macam kita dah baca dua hadis tadi, apa yang puan dapat? Ustaz, saya berfikir pengajaran ini. Itu cara kita berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Ulama mengambil hukum, menyaring hukum dari situ. Kita yang bukan ahli dalam segi hukum, kita boleh menyaring dari sudut pengajaran, tadabbur. Jadi saya alu-alukan. Kalau ada siapa yang terlintas, dia dapat inspirasi sekian-sekian daripada hadis yang kita baca ni, kongsikan. Itu saya alukan. Jadi setiap pengajian kita begitu. Di hujung ni, kalau tidak ada kemusykilan ke, kongsikan apa takeaway yang didapat daripada pengajian kita ni. Dipersilakan sama ada suara ataupun di mesej kat sini. Terima kasih sebagai yang memulakan Puan Aznira.
Azrina, maaf saya sebut Azrina, ya saya. Serina. kita. Maaf saya. Ustaz sikit Ustaz, kita ambil iktibar juga daripada kes pesawat terhempas tu kan. Ya. Betul, sentuhan akhir. Saya memandang kisah tu, saya rasa macam kalaulah pagi tu semua keluar dengan sentuhan yang baik, akan meninggalkan kenangan yang baik pada anak isteri yang mana meninggal suami semua kan. Dan anak kepada ibu ayah kalau pertemuan akhir tu. Ya Allah, saya sangat mengamati benda ni Ustaz. Dan saya cakap betul, saya dalam perkahwinan yang baru ni, saya sangat mengingatkan tentang sebelum tidur, tentang sebelum, macam saya PJJ lagi lah menghargai waktu berjumpa tu kan. Ya, Sebelum berpisah balik tu, tinggalkan sesuatu yang, jangan end dengan tarik muka, dengan sesuatu yang menyedihkan, takut menyesal. Rugi. InsyaAllah. Allah Besar. Terima kasih banyak-banyak sentuhan terakhir. Nanti ni kalau ada majalah solusi ni, saya boleh buat satu artikel ni, sentuhan terakhir. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Siapa lagi buat satu memikirkan terakhir, betul? Orang Melayu malu. Itulah dia ada konflik kat situ, malu sebagainya. Ini saya nak sementara menanti respon daripada orang lain. Kalau ada, sangat-sangat dialukan kita terbuka. Saya terfikir begini, andai kata malu sangatlah pun yang untuk kes Grab driver tadi kan, abang tu, kita jadikan pengajaran. Tak berlaku daripada kita, bukan bererti kata tak apalah lepas ni berlaku ke tak. Kita jadikan sempadan terus supaya tidak berlaku. Pengajaran saya dapat tadi, kita bila kita berjauhan, bermusafir apa sebagainya tadi, kena still keep in touch dengan isteri kita. Apatah lagi berlaku keadaan tadi lah. Mungkin kalau ada ketika saya boleh cadang begini, dari sudut pandang sebagai seorang lelaki lah, iaitu ialah kita duk bawa Grab, isteri dia tak nampak apa yang kita buat, kita duduk cari customer, duduk tunggu gini-gini. Kita sebagai suami ni, kita kena bayangkan apa yang isteri duk buat kat rumah apa gini-gini. Kita tanya khabar dari semasa ke semasa. Ataupun apa yang kita akan buat. Ini abang baik lambat sikit ni, customer nak hantar ke sini. Keep in touch, maklumat. Saya membayangkan dengan itu, isteri taklah rasa sangat nak marah macam tadi. Saya duk bayang yang dia duk hantar mesej marah-marah semua tu, saya duk bayang ada gap waktu yang lama dia tak dapat khabar berita daripada suami tu. Dan gap yang lama itu diisi pula dengan sangkaan buruk, suami aku ni entahnya duk bawa perempuan mana tadi, duk bawa customer mana, dia mari bila mainan itu. Jadi kena diisi, saya ingat itu. Jadi tindakan dia si suami itu selang masa abang kat sini ni up gambar, itu teknologi yang mudah hari ni. Dan kita pun rajin pun, saya tengok dalam grup, kalau saya ada grup makan dia up kepada kawan-kawan. Tapi why not kemesraan di WhatsApp itu disalurkan kepada isteri yang berjauhan, yang di rumah, di tempat kerja. Ini abang tengah tunggu ni kat situ, akak gambar. Saya rasa kalau buat cara itu, mungkin sikit sebanyak boleh mengurangkan apa tindakan yang isteri tadi, hantar mesej marah-marah gini-gini. Wallahualam, saya tak memahami keadaan yang sebenarnya. Baik. Ada siapa-siapa lagi nak berkongsi cerita ke? Silakan. Sebelum saya tutup majlis. Boleh kita baca setakat ni, Masya-Allah. insya-Allah. Kita baca dua ni saja. Boleh insya-Allah. Saya tak selesa apa tersumbat hidung. Kenapa Ustaz? Yang saya belajar hari ni dari kisah Aisyah lagi nak bersuara. Minta maaf pada semua. Tak ada satu, saya nampak macam mana bila dia tak mampu nak merungut sebab salah dia dah terima pelawaan Hafsah tu. Kat sini saya belajar lah, maknanya perempuan jangan terlalu ikut emosi, kalau perlu masuk semak, masuklah. Jangan terus tembak suami lah. Yang ni kena belajar sebabnya kadang-kadang suami memang sangat bosan sebenarnya bila perempuan terlalu suka menyalahkan kan. Nampak tak cara Aisyah mengajar saya hari ni nak kawal emosi. Dia dah rasa fresh sangat dah sebab sebenarnya dia tu cemburu satu, dan dia rasa selalu me time tu waktu dia dengan Rasulullah, tapi dah kesilapan dia terima game Hafsah tadi tu. At the end dia memberontak sendiri je dalam semak. Wallahualam, cantik. Ajaran yang baik lah. Menarik. Ni betul, boleh. InsyaAllah. Allah Akbar. Terima kasih yang bersangka-sangka dan berprasangka. Saya berair mata gelak.
Baik, ada siapa lagi? Saya serah kepada pengurusi Puan Amira. Untuk Betul-betul sebut tu. Alhamdulillah. untuk Bila apa? mereka, insya-Allah. Minta maaf, minta maaf. Untuk menguruskan urusan saya berhenti setakat ini sahaja. Seronok dalam perbincangan ini. Cuma minggu depan lah. Saya bagi tu pihak urus dia dah. Minggu depan saya tak dapat nak penuhi kuliah. Saya balik kampung insya-Allah. Jadi 2 minggu lagi lah ke depan insya-Allah kita jumpa. Baik-baik. Kalau tak ada lagi kita tutup kuliah lah ya Ustaz. InsyaAllah. Ya. Ada orang Kelantan. Ada orang Kelantan dalam ni. Dalam grup ni ada. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas perkongsian hari ni, masya-Allah. Alhamdulillah, moga kita dapat manfaat lah. Banyak dapat manfaat, banyak dapat ibrah yang kita boleh ambil sebagai kita untuk kita teladani, untuk kita jadikan contoh, dan kadang membuka minda kita juga, masya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Cerita pasal perjalanan Rasulullah ni memang asa tak cukup. InsyaAllah nanti kita sambung lagi insyaAllah. Semoga bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuliah kita seterusnya hari ini 5:15 petang bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan Kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Kuliah seterusnya, kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Said Putra Aizam bin Said Hashim dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah pada pukul 8 malam insya-Allah. Jadi saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada tim kami sendiri. Terima kasih kepada semua jemaah yang kata tak jemu-jemu, istiqamah dalam duduk dalam halaqah ilmu dan berinfak untuk tabung Gema Nur Iman. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gema Nur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh kuliah kita Ustaz. Sambung nanti minggu depan Ustaz tak ada, insya-Allah diizinkan Allah yang akan datang insya-Allah. Saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.